السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ma yusibul muslim min nasab wala wasab wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syawkah yushakkuha illa kaffarallahu biha min khataya, atau kama qala, muttafaqun alaih. Sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma berkata, kata mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan. Tidaklah sesuatu yang menimpa orang Islam, sama ada penat ataupun sakit ataupun sedih ataupun duka cita ataupun sesuatu yang tidak secucuk dengan hati ataupun duka nestapa, bahkan hatta syaukatu yushakkuha, bahkan kalau sekiranya orang Muslim, orang Islam yang beriman itu terpijak duri sekalipun, illa kaffarallahu biha min khatayahu, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkifaratkan semua dosa-dosa dia. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa apa juga yang kena kita, sama ada sesuatu yang kena itu dalam bentuk penat, kita penat buat kerja untuk agama, penat berambat ke sana sini kerana agama, ataupun sakit, sama ada sakit dalam bentuk sakit penyakit, demam atau apa-apa juga penyakit, ataupun penyakit dalam bentuk kemalangan yang menimpa kita, kita sakit. Maka apa juga benda, sama ada penat ataupun sakit ataupun sedih, sedih kerana sesuatu musibah menimpa kita ataupun menimpa keluarga kita, ataupun duka cita ataupun rasa tak sedap hati, rasa tidak sedap hati, rasa tidak selesa, rasa tidak tenteram dan sebagainya. Kalau sekiranya kita orang Islam, kalau sekiranya kita beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sembarang perasaan yang tidak selesa yang kena kita, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pahala kalau kita sabar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkifaratkan mana-mana dosa kecil yang kita ada buat sebelum daripada itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita simpulkan bahawa jadi orang Islam ni tak rugi. Dapat kita simpulkan bahawa jadi orang Islam tidak rugi, kerana dengan menjadi orang Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala janji ke kita benda yang kita baca dalam hadis ni tadi.
Kalau orang bukan Islam, dia penat ke, dia sakit ke, dia sedih ke, dia duka cita ke, apa juga yang menimpa dia, dia tak boleh pahala apa-apa. Kerana kita orang Islam, apabila kita kena penat, sakit, sedih, duka cita, tak sedar hati dan sebagainya, kalau kita sabar, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan mana-mana dosa kecil yang kita buat sebelum daripada itu. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq. Faqultu ya Rasulullah, innaka tu'aqu wa'tan shadidah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ajal, inni u'aqu kama yu'aqu rajulani minkum. Qultu dhalika anna laka ajraini. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ajal, dhalika kadhalik. Ma min muslim yusibuhu adha syauqatun fama fawqaha illa kaffara Allahu biha sayyi'atihi wa khuttat anhu dhunubuhu kama tahuttu asy-syajaratu waraqaha, atau kama qala, muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, satu hari aku masuk kerana nak ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat nama dia Abdullah bin Mas'ud. Dia kata satu hari dia pergi ke rumah Nabi kerana nak ziarah Nabi. Kebetulan bila dia sampai, Nabi sedang sakit. Yu'aq, maksud dia Nabi sakit demam panas. Maka Ibnu Mas'ud kata dekat Nabi, ya Rasulullah, innaka tu'aqu wa'tan syadidah. Bila dia duduk sebelah Nabi, dia pegang badan Nabi. Dia pegang-pegang, dia kata, ya Rasulullah, kamu ni panas sungguh ni. Macam tu. Innaka tu'aqu wa'tan syadidah. Ya Rasulullah, sesungguhnya badan kamu ni panas sungguh ni. Panas sangat ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ajal, inni u'aqu kama yu'aqu rajulani minkum. Nabi kata, sungguh. Sesungguhnya aku ni, Nabi kata, kalau sekiranya aku kena demam panas, panas aku sama dengan panas dua orang daripada kamu. Maknanya Nabi ni kalau sekiranya Allah bagi dia demam tu dua kali ganda kita demam. Kalau kita rasa kita demam teruk dah, Nabi ni kalau dia demam, Allah ganda. Lebih satu kali ganda daripada demam kita. Bila Nabi SAW kata macam tu, Abdullah bin Mas'ud kata, zalika anna laka ajraini. Dia kata, adakah Tuhan buat macam tu dekat kamu kerana kamu bila buat baik dapat dua kali ganda pahala? Nabi SAW dia tak serupa kita. Kita kalau buat satu kebaikan, Tuhan bagi 10 ganda pahala. Nabi SAW kalau dia buat satu kebaikan, Allah bagi 20 ganda pahala. Oleh kerana Nabi SAW kalau sekiranya dia buat satu kebaikan, Tuhan ganda pahala dia berbanding dengan kita, maka Nabi SAW kalau sakit, Allah ganda sakit dia. Ini Nabi SAW. Yang kata Nabi ni macam tu. Bila dia tanya Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud tanya Nabi. Dia kata, adakah kamu kalau demam dua kali ganda kami? Adakah kamu jadi macam tu kerana kamu kalau buat baik dapat dua kali ganda pahala daripada kami? Jawab Nabi, ajal, zalika kadzalik. Nabi kata, ya, memang macam tu. Nabi kata, aku ni, yang kata Nabi ni, kok mana pun double hampa semua. Buat baik pun double, kalau sekiranya sakit pun double. Begitu. Tapi Nabi kata, ma min muslim yusibuhu adha syaukatun fama fawqaha
illa kaffarallahu biha sayyi'atih wa quttat anhu dhunubuh kama tahuttu syajaratu waraqaha. Nabi kata, tapi aku nak bagi tahu dekat hampa, kalau sekiranya hampa ni orang Islam, Nabi kata, kalau sekiranya hampa ditimpa kesakitan atau kesusahan ataupun susah hati ataupun penat ataupun apa-apa ataupun terpijak duri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkifaratkan mana-mana dosa kecil yang hampa buat sebelum daripada tu. Nabi kata, tak apa, kita orang Islam ni kalau Tuhan bagi sakit pun, sakit tu tak rugi apa kat kita. Kerana kita orang Islam, kalau sekiranya Allah bagi sakit dekat kita, apa juga sakit Allah kenakan dekat kita, sakit tu mengkifaratkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Maksud dosa-dosa yang terdahulu ialah dosa-dosa kecil, tidak termasuk dosa besar. Begitu. Gugurnya dosa ni daripada kita, Nabi kata, kama tahuffu syajaratu waraqaha, seperti mana hampa tengok daun kering luruh daripada pokok, macam itulah Allah luruhkan dosa-dosa kecil yang ada pada diri hampa apabila hampa ditimpa kesusahan yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kena ke hampa. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada dua hadis yang kita baca dapat kita faham bahawa yang pertama, tak ada manusia yang tak kena susah dalam dunia ni. Ini kita kena ingat, tidak ada manusia dalam dunia ni yang tidak kena susah. Tidak ada manusia dalam dunia ni yang tidak sakit. Sama ada sakit tu sakit sikit ataupun sakit teruk, manusia akan sakit. Kerana sakit itu adalah bukti bahawa lemah manusia. Dan tidak ada manusia yang tidak kena susah, sama ada susah hati ataupun tidak ada manusia yang selamat diri daripada susah. Manusia, nama kata manusia ni kok mana pun dia akan jumpa susah. Sama ada susah tu susah yang dia mampu tanggung ataupun susah yang dia tidak boleh tanggung. Apapun, sama ada dia kena sakit ataupun dia kena susah, kalau sekiranya dia sabar, kesabaran dia di atas musibah yang menimpa dia akan menyebabkan, satu, dia dapat pahala, yang kedua, dapat menyebabkan Allah Subhanahu wa taala potong mana-mana dosa kecil yang dia ada buat sebelum daripada itu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita minta doa dekat Tuhan. Yang pertama, kita minta jauh kita daripada apa-apa ujian, musibah, malapetaka yang kita tak mampu tanggung. Minta Tuhan jauh kita. Minta kita ni tidak diuji dengan ujian yang kita tak larat nak tanggung. Yang kedua, kita minta dekat Tuhan, kalau kita diuji, bagilah kesabaran dekat kita. Yang ketiga, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, biarlah ujian yang Allah wa'mai kat kita tu ujian yang boleh meningkatkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Muka surat 29. Jilid 16 muka surat 29. Kita masih lagi baca hadis yang kita baca pada bulan lepas, iaitu kata dia, an Abdullah bin Umar an ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Abi Bakr wa Umar qala ra'aitu an-nas ijtama'u fa naza'a Abu Bakrin zanuban aw zanubaini fihi dha'fun wallahu yaghfiru lah. Thumma qama Umar fa naza'a fastahalat gharban falam ara abqariyan yafri fariyahu hatta daraba an-nasu bi'atanin. Itu yang kita baca pada bulan lepas. Maksud dia hadis daripada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia nak cerita tentang mimpi Nabi SAW, yang di dalam mimpi itu Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar dan bersama dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini yang kita baca bulan lepas. Anak Sayyidina Umar cerita,
Dia kata Nabi SAW pernah bermimpi. Dalam mimpi itu, Nabi mimpi dia duk ada dengan Sayyidina Abu Bakar, duk ada dengan Sayyidina Umar. Dan mereka ni semua duk ada di tepi satu telaga. Nabi SAW cedok air daripada telaga tu bagi minum pada orang ada ramai di tepi telaga ni. Lepas Nabi cedok air bagi minum, Nabi pas timba tu kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pula ambil timba tu, dia dan cedok sekali ataupun 2 kali cedok aja. Dan keadaan Sayyidina Abu Bakar waktu cedok air daripada telaga tu, dia duk tarik timba naik tu slow motion. Sayyidina Abu Bakar dia ambil timba tu daripada tangan Nabi, dia cedok air telaga. Hal keadaan Abu Bakar masa duk karau naik timba tu, dia duk karau naik slow. Dia angkat pelan aja air timba tu. Dia kata fihi dha'fun, keadaan Sayyidina Abu Bakar ketika duk karau tali timba tu dha'fun, hal keadaan dia dha'if dan lemah. Wallahu yaghfirulah. Dia kata mudah-mudahan Allah ampun Sayyidina Abu Bakar. Dia kata gitu. Ini cerita mimpi Nabi. Nabi mimpi macam tu. Summa qama Umar fanaza'a fastahalat gharban. Falam ara abqariyan yafri thariyahu hatta daraba an-nasu bi'atanin. Kemudian dia kata daripada itu datang Sayyidina Umar ambil timba tu daripada Sayyidina Abu Bakar. Lepas Sayyidina Abu Bakar dan cebok sekali 2 kali, mai Sayyidina Umar, dia kata umai kat dia timba ni. Maka berdiri Sayyidina Umar di tepi telaga. Lalu dikeluarnya timba itu memberi orang-orang minum airnya. Dia ambil timba tu daripada tangan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pula cedok air daripada telaga. Dia cedok air awak naik bagi orang ada tunggu tu pakat-pakat minum. Tiba-tiba berpaling jadi timba besar. Timba Sayyidina Umar dah cedok tu tiba-tiba bertukar jadi timba besar. Ini mimpi Nabi. Mimpi Nabi macam tu. Maka tiada aku lihat orang yang pintar, sepintar-pintar orang seperti Sayyidina Umar itu memperbuat ia akan perbuatan yang tiada sepertinya, hingga senang sentosa orang di tempat tinggalnya. Oleh kerana Sayyidina Umar ni dia cedok pun pakai timba besar, kemudian cedok pula laju, cedok pula cepat, maka orang haduk queue, duk beratok panjang nak tunggu minum air ni, semua orang dapat minum dengan cepatnya dan dapat minum dengan puas. Ini mimpi Nabi. Jadi ceritanya Nabi SAW bila dia mimpi macam ni, Nabi cerita benda ni kepada sahabat ada-ada. Maksud mimpi tu ialah selepas Nabi SAW memerintah negara Islam Madinah, pemerintahan diambil alih oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar dia jadi khalifah 2 tahun aja. Itu sebab Nabi mimpi dia cedok air tu, Sayyidina Abu Bakar cedok air tu 2 cebok aja. Sayyidina Abu Bakar memerintah 2 tahun aja. Lepas 2 tahun dia pun wafat. Pemerintahan diambil alih oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Oleh kerana Sayyidina Abu Bakar memerintah 2 tahun aja, tak ada buat apa. Lebih-lebih lagi semasa Sayyidina Abu Bakar ambil alih jawatan memerintah negeri daripada Nabi, keadaan negeri tidak tenteram. Sebahagian daripada orang Islam yang masa Nabi hidup taat setia kepada Islam. Bila Nabi mati, tak bayar zakat. Bila Nabi mati, tak sembahyang. Bila Nabi mati, dia tak mau turut apa yang agama suruh buat. Yang mereka buat masa Nabi ada, bila Nabi mati, dia tak ubah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya mereka, pasal apa hamba tak bayar zakat? Sedangkan dulu hamba duk bayar elok. Jawab mereka ni semua, mereka kata kami tak mau bayar. Pasal kami bayar ni kerana Muhammad. Oleh kerana hari ini Muhammad sudah mati, maka kami pun dah berhenti dah. Tak mau bayar zakat lagi dah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang terkenal satu orang yang lemah lembut. Bila dia dengar mereka ni jawab lagu tu, Sayyidina Abu Bakar kata, demi Allah, aku akan memerangi mereka ni dan aku akan pastikan sama ada mereka bayar zakat ataupun aku bunuh bagi mati. Pasal apa? Pasal orang yang mengingkari wajib zakat adalah murtad. Dan orang yang murtad, darah dia halal, boleh ditumpahkan. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dia 2 tahun memerintah, masa pendek.
2 tahun memerintah dalam masa yang pendek tu pula keadaan negara macam tu. Dia habis masa dengan pinduk perbetul. Orang nak bantah agama ni. Habis 2 tahun begitu saja, maka pemerintahan dia tidak banyak membawa sentosa kepada rakyat. Bila pemerintahan diambil oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, keadaan negeri dah elok balik dah. Sayyidina Abu Bakar dah perbetul bagi cantik apa semua dah. Mai ke dia pula jenis orang keras. Maka negara dibuka, negara Islam dibuka daripada satu daerah ke satu daerah, satu negeri ke satu negeri, sehinggalah zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Islam memerintah 2/3 dunia. Bila Islam memerintah 2/3 dunia, hasil yang masuk kepada negara banyak. Bila hasil masuk banyak, hasil melalui ghanimah, melalui cukai yang dikenakan ke atas orang-orang bukan Islam, cukai jizyah dan sebagainya. Bila banyak hasil, maka rakyat boleh hidup dengan selesa. Maka zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab dilihat sebagai zaman keselesaan bagi orang Islam pada masa itu. Bila Nabi mimpi Sayyidina Abu Bakar cedok timba dan 2 timba aja, kemudian tarik pun slow, kemudian diganti oleh Sayyidina Umar, timba dia terus jadi besar dan dia cebok ayam dengan lajunya dan sebagainya. Rupa-rupanya mimpi Nabi itu membawa maksud lagu ni. Begitu. Baik, cuba kita baca yang bawah tu masalah. Dia kata, mimpikan Sayyidina Umar mengarau tali timba, apa takbirnya? Mimpi Sayyidina Umar duk karau tali timba naik tu apa maksud dia? Kata ulama, bermula takbir mimpi Nabi akan Sayyidina Umar karau timba itu, iaitu alamat Sayyidina Umar menjadi khalifah kemudian daripada Abu Bakar. Itu satu. Timba tu daripada Sayyidina Abu Bakar dia ambil, maknanya dia menggantikan tempat Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Dan jadi berpaling timba kecil kepada timba besar. Itu alamat besar dengan luas perintah muslimin pada masa khalifahnya. Timba yang Sayyidina Abu Bakar guna kecil, bila dapat ke tangan Sayyidina Umar, timba tu tiba-tiba bertukar jadi besar. Maksudnya ialah jajahan yang diperintah oleh Islam semakin luas. Itu maksud dia kata. Baik, maka tiada dilihat Nabi ada orang yang lebih pintar daripada Sayyidina Umar itu, iaitu alamat, peraturan dan siasat Sayyidina Umar pada masa khalifahnya itu adalah sebagai bagus siasat. Dia adalah khalifah yang nampaknya paling berjaya. Sayyidina Umar adalah khalifah yang dilihat sebagai khalifah paling berjaya. Begitu. Dan sebetulnya tiada bandingan seolah-olahnya tak ada orang boleh ting Sayyidina Umar dari segi kualiti memerintah negeri. Sayyidina Umar memang mempunyai kualiti yang hebat di dalam memerintah negeri. Begitu. Dan sabda Nabi SAW lagi, senang lenang orang-orang di tempat tinggalnya. Bila dia memerintah elok, rakyat tumpang senang. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab dia memerintah elok, zaman dia negara makin luas. Zaman dia kemakmuran dapat dilihat di sana sini. Zaman dia lah segala-galanya nampak berada di puncak. Zaman Sayyidina Umar ni, zaman dia nampak segala-galanya berada di puncak. Islam digeruni di seluruh dunia zaman dia. Tuan-tuan baca dalam sejarah, di dalam tarikh Ibnu Hisham ataupun dalam tarikh Ibnu Ishaq, ini kitab sejarah yang cukup hebat. Dicatatkan di sana ada negara-negara yang Sayyidina Umar tak hantar tentera pun. Mereka duduk dengar aja cerita Sayyidina Umar dan juga jajahan takluknya yang begitu punya luas. Mereka hantar wakil mai jumpa Sayyidina Umar, minta supaya Sayyidina Umar tolong tawan negeri dia. Sampai macam tu. Ini bukan cerita Alibaba bujang lapuk. Orang kaya telefon dekat penyamun. Datang rumah Ana sudah muflis lah. Ini semua cerita Alibaba yang mungkin dia pun baca sejarah ni kot, maka dia terjemahkan dalam bentuk cerita. Adakah satu orang telefon pencuri suruh main samun barang dalam rumah dia? Zaman Sayyidina Umar berlaku benda ni. Negeri yang Sayyidina Umar tidak hantar tentera pun, dia ni dengan rela hatinya mai susah payah mai jumpa Sayyidina Umar
minta supaya Sayyidina Umar jadikan negeri dia di bawah jajahan takluk Islam. Sayyidina Umar pula kata tak boleh. Sayyidina Umar kata tak boleh. Pasal apa? Pasal aku dah banyak dah kawasan aku nak jaga. Aku tak boleh terima banyak sangat. Pasal kalau aku terima banyak sangat pun aku tak boleh jaga. Kerana keadaan terlampau luas, aku tak boleh kawal. Dia kata apa? Dia kata tak boleh kawal pun tak apa. Janji kami duduk bawah payung pemerintahan kamu. Itu dia. Tonton tengok berjayanya Sayyidina Umar Al-Khattab dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang dilihat dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nampak benda yang macam ni. Dia kata yakni alamat orang-orang Islam dalam masa Sayyidina Umar itu sehabis-habis sukacita kerana banyak dapat harta ghanimah dan banyak terbuka segala negeri hingga kasturi dapat berbahagi pada tiap-tiap seorang bergantang-gantang. Oh, tu dia. Kasturi ni benda mahal lah. Kasturi ni benda nak bagi wangi ni, benda mahal. Kasturi ni pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar, dia boleh bahagi dekat rakyat dia seorang-seorang dapat bergantang-gantang. Maknanya kalau dinilai dalam bentuk duit ringgit, banyak duit. Itu dia. Punya mewahnya negeri semasa Sayyidina Umar memerintah dulu ni, sampai begitu sekali. Rakyat rasa senang lenang, aman, sentosa dan sebagainya. Pasal apa? Pasal berkat kepimpinan dia, kepimpinan satu pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah payungi negara itu sehingga mereka rasa sentosa dan rezekinya mai menimpa roh. Begitu. Baik. Kemudian dia kata masalah menyampaikan mimpikan melihat perempuan hitam dalam hidung pula dah. Ni lagu mana pula dia kata mimpi satu perempuan hitam sudah main dalam hidung. Begitu. Anak murid saya di metrik tu, duk perempuan, belum budak perempuan. Pakat tu main jumpa. Pakat tu tanya, ustaz ada ayat apa kan nak buat dinding? Saya kata asrama dinding batu dah elok dah, apa ayat dinding apa lagi? Oh, kacau lah ni. Pasal apa? Kata tenun ada hantu makcik jual taripak. Duk mai dia asrama dia bah. Lepas seorang duk masuk mai dalam bilik kita, duk mengadu cerita makcik karipak ni. Saya kata tak ke sungguh orang tua tu main nak jual karipak apa bidu tuduh dia hantu dah. Depa kata betul ustaz. Cerita ni sungguh-sungguh ni. Mai pun pukul 1, pukul 2 pagi. Dia budak ni semua duk baca buku sampai pukul 1, pukul 2 pagi duk baca buku. Dan mereka banyak pelajaran nak kena cover dalam masa setahun tu sebelum masuk universiti. Pelajaran padat. Pukul 1, pukul 2 pagi duk baca buku ni. Dia temai duk ketuk pintu bilik ni. Mereka duduk di bilik ramai lah 4 orang tu ketuk pintu. Buka tengok kata kenun ada satu orang tua. Dia buat tunduk tu tak nampak muka, kata pegang bakui satu. Tanya mau karipak ke tak ke? Cerita. Dia ramai lah pekat cerita tu. Kata boleh juga lah tengok pukul 1, pukul 2 awak main karipak, boleh lah jauh pukul 3, pukul 4 baca buku kan, kena karipak panas ni. Haji Zat kata beralih pergi nak ambil duit. Patah balik main tengok tak ada dah makcik tu tinggal bakui dia kata. Dia kata mujung lah dia tinggal bakui saja. Kalau mujung lah. Apa mujung ustaz dia kata? Dalam bakui tu bukan ada karipak, ada batu nisan dia kata. Saya kata ada. Dekat orang jumpa. Ramai dah jumpa ustaz. Kamu jumpa ke? Saya tak kita. Baik, kawan yang jumpa tu ada. Mana dia batu nisan? Mai saya nak tengok batu nisan tu. Tulis nama siapa kan situ. Tak ada lah. Tak ada. Bukan dia lah. Dah sungguh. Dalam pada duk mai seorang-seorang lepas seorang-seorang makcik tu jual karipah, mai pula seorang tu anak pula dah, anak makcik pula duk mai jual karipah pula dah 2 orang lah kata. Dia kata hampa semua merepet kata. Semua merepet. Kan? Adalah hak geng malas baca buku ni. Bila dia tengok kawan ni duk rajin sampai pukul 1, pukul 2 pagi duk baca buku, dia buat cerita lagu ni nak pergi puak ni takut berjaga, suruh pakai tidung sama dengan dia. Saya kata kat dia buat lagu tu lah, ni kawan nampak lah ni hak mana hadut hidung tak baca buku dia tani lah dia buat cerita kata. Dah tak percaya dia kata betul lah. Dia kata lah lagu ni kalau jumpa siapa-siapa jumpa makcik karipah ni
Abang kata Ustaz Samsuri tu yang salah. Tak abang lu tu kali abang. Marah kita kita main-main. Karut sungguh benda lagu ni pun nak jadi cerita. Tu pakat takut, pakat tak mau baca buku sampai lambat-lambat. Apa? Ini kita tengok ni cerita betul ni. Macam Karipak tu pun bohong punya cerita. Masalah dia kata mimpi melihat perempuan hitam dalam tidur. Sesungguhnya ini satu mimpi, dia kata. Jika sebenarnya nescaya ada takdirnya. Baik. Iaitu sebagaimana berlaku pada diri Nabi, dia kata, yakni melihat dalam mimpinya akan perempuan hitam keluar daripada negeri Madinah. Nabi sendiri satu malam tidur mimpi satu perempuan hitam keluar daripada Madinah. Maka takwilnya dan takdirnya ada tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dia kata ada cerita ni dalam hadis. Kata dia an Abdullah ibn Umar an ru'ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu imra'atan sauda sa'irata ar-ra'si kharajat min al-Madinah hatta qamat bimahi'ah wa hiya al-Juhfah. Maksudnya diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan, kita bila baca hadis dua nama ni selalu jumpa. Yang pertama Abu Hurairah. Cukup banyak hadis an Abi Hurairah. Satu lagi dia ni an Abdullah ibn Umar ataupun an ibn Umar. Ni orang yang sama, anak Sayyidina Umar. Ini juga orang yang paling banyak meriwayatkan hadis selepas Abu Hurairah. Begitu. Baik, hadis ni riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Daripada perihal mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, melihat aku akan seorang perempuan hitam yang meremang bulu kepalanya telah keluar dia daripada negeri Madinah ini. Nabi mimpi ada satu perempuan hitam keluar daripada Madinah, hal keadaan kepala dia, rambut dia ni meremang. Nampak macam biji kelulut begitu. Rambut dia jadi meremang. Meremang lah. Begitu. Kan? Sehingga berhenti dia di tempat yang bernama Mahya'ah. Dia bila dia keluar daripada Madinah tu sampai di satu tempat nama Mahya'ah. Dan ialah tempat ataupun qaryah yang bernama Juhfah, iaitu satu tempat yang ni orang duk panggil Juhfah. Begitu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dia kata wa awwaltuha wa ba'al Madinah yunqalu ila al-Juhfah. Maksudnya, dan aku takbirkan dia akan hawar, tuan-tuan, betul. Hawar bukan haru tu. Hak alik wara, bukan hak alik rawa, dia terbalik. Waba. Hawar lah. Hawar, bukan haru. Dan aku takbirkan dia akan hawar penyakit di negeri Madinah ini. Berpindah dia ke satu tempat yang bernama Juhfah, iaitu satu qaryah dekat dengan Rabi'. Maka berpindah penyakit itu ialah dengan doa Nabi. Kerana asalnya Madinah itu kuat penyakit hawak di situ. Hawak tu di sebalik. Kuat penyakit hawak di situ. Maka dengan doa Nabi itu, maka jadilah ia sebaik-baik negeri dan seelok-elok hawanya. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih lagi baik. Ini ceritanya. Madinah satu ketika dulu pernah diserang wabak. Wabak. Satu penyakit yang berjangkit. Jadi Nabi SAW sudah doa, minta dekat Tuhan. Minta supaya Madinah ini diselamatkan daripada sebarang penyakit. Minta dekat Tuhan supaya Madinah, tuan-tuan, kita baca di Masjid Tuan Abdullah Tanah Liat. Mekah, Nabi Ibrahim doa. Minta supaya Allah berkatkan dan suburkan bumi Makkah. Madinah, Nabi Muhammad minta supaya Allah jadikan Madinah ni negeri aman dan juga negeri yang selamat daripada sebarang malapetaka. Maka dua-dua negeri ni, baik Mekah, baik Madinah, dua-dua negeri yang kata Al-Haramain ni,
yang kata dua tanah haram ini adalah dua negeri yang mendapat jaminan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mekah, Allah makbul doa Nabi Ibrahim. Madinah, Allah makbul doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua negeri ni negeri selamat. Selamatnya Mekah, Madinah ni sampai ke peringkat Dajjal tak boleh nak masuk dalam Mekah dan Madinah. Itu dia. Selamatnya Mekah dan Madinah ni, selamat ni sampai ke peringkat Dajjal tak boleh masuk. Kita dah baca dah awal-awal itu ni, Dajjal dia mana negeri yang dia tak boleh sampai, yang dia tak pijak, yang dia tak pergi buat huru-hara. Melainkan semua negeri dia sampai dia buat huru-hara, dia buat bagi kacau bilah habis. Tetapi Mekah dan Madinah, Dajjal ni jangan kata nak masuk, nak pergi dekat pun tak boleh. Pasal apa? Pasal Allah lindungi dua negeri ini kerana Allah makbul doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ceritanya. Jadi Madinah dulunya pernah kena wabak. Nabi sudah doa dekat Allah, minta supaya Allah buang wabak yang ada di Madinah ni waktu ke tempat lain. Minta supaya Allah Subhanahu wa taala selamatkan bumi Madinah ni daripada sebarang jenis wabak. Dan wabak ni biar pergi kena di negeri lain. Tak lama selepas Nabi doa tu, Nabi mimpi. Nabi mimpi, dalam mimpi Nabi tu nampak satu perempuan hitam dengan kelumbung tak pakai, rambut meremang begitu, keluar daripada bumi Madinah. Dan dia sampai di satu tempat yang bernama Juhfah dan dia duduk situ. Rupa-rupanya maksud mimpi Nabi tu ialah doa hak Nabi minta tu makbul. Maka penyakit hawah, penyakit wabak yang kena Madinah ni Allah buat keluar dan dia berpindah ke satu tempat yang bernama Juhfah. Maka Madinah selamat daripada wabak. Itu maksud mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah dia kata mimpi dan beberapa pengajaran Nabi padanya. Sesungguhnya pada mimpi itu ada beberapa pengajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam padanya. Iaitu telah sudah terang di dalam beberapa masalah dalam beberapa bilangan yang lalu. Dan di sini ada dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi satu riwayat pada bicara mimpi dan pengajaran Nabi dengan panjangnya. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi akhir zaman la takadu ru'yal mu'min takdzib. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman tiada hampir mimpi orang mukmin itu bohong. Itu dia. Nabi kata apa? Nabi kata lagi nak dekat kiamat, mimpi kita lagi nak jadi betul. Hampir-hampir tak ada orang yang beriman yang mimpi itu tak betul. Bahkan boleh kata hampir keseluruhan orang yang beriman lagi nak dekat kiamat, kalau mimpi itu betul. Memang nak jadi sungguh. Nabi kata begitu. Sambung dia, wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha. Dan bermula yang lebih benar dan lebih betul mereka itu pada mimpinya ialah orang yang lebih benar dan lebih betul pada cakapnya. Itu dia. Lebih-lebih lagi kalau dia ni dikenal sebagai satu orang yang bercakap benar. Kalau dia mimpi benar. Itu dia. Ini menjelang kiamat. Lagi nak dekat kiamat, orang alim ni kalau ada, dia mimpi itu memang mimpi Tuhan hantar mereka dia. Hampir semua mimpi orang alim ni akan menjadi kenyataan. Ini bila nak dekat kiamat, benda macam ni akan berlaku. Tapi tuan-tuan, kita kena tengok hadis lain pula. Hadis lain pula Nabi SAW kata menjelang kiamat, alim ulama ni makin duk tak ada. Menjelang kiamat, dia lagi nak dekat kiamat, orang hak alim, hak baik-baik, hak bagus-bagus, orang-orang soleh dan sebagainya mati. Mudah lagi mati. Akhirnya bumi ni dipenuhi dengan orang-orang jahat. Maka masa bumi ni dipenuhi oleh orang-orang jahat, kalau ada orang alim satu dua orang lagi yang tinggal, maka mimpi hak satu dua orang ni hampir-hampir mimpi dia jadi kenyataan. Begitu. Kata Qisṭallani di dalam Irsyadus Sari, makna sepotong hadis itu, yakni apabila hampir kiamat,
Dan telah banyak mati orang-orang yang menanggung ilmu syara'ah ni dia abang dah. Dia kata makin dekat nak kiamat, dia kata orang yang menanggung ilmu syarah, maksud dia alim ulama. Makinlah banyak mati orang-orang yang menanggung ilmu syarah, yang ni alim ulama, makin ramai mati. Sat dengar sana mati, sat dengar sini mati. Tak lama lepas Ustaz Fadil Noor meninggal, tak lama lepas tu Dr. Mahmud Sa'idun. Kalau tuan-tuan rajin duk baca macam-macam hasil tulisan dia banyak. Dr. Mahmud Sa'idun, ustaz lah, ustaz Dr. Mahmud Sa'idun, dia orang Brunei. Lepas tu main kerja di Malaysia, jadi pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Lama dia jadi syekh kuliah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa. Profesor Dr. Mahmud Sa'idun, orang alim, warak, sangat berilmu. Cuma dia baru balik Brunei dalam 4-5 tahun begitulah akhir ni. Dia lama masa duduk di Malaysia. Ilmu yang ada kat dia tu dimanfaatkan oleh ramai rakyat Malaysia. Tuan-tuan ada anak-anak mengaji di UIA, buat undang-undang di UIA, kalau dah lama dah 4 tahun ke atas, memang pernah mengaji ke dia. Tak lama selepas Ustaz Fadil Noor meninggal, dia meninggal di Brunei. Dia hantar email main semua bagi tahu Profesor Dr. Mahmud Sa'idun meninggal dunia. Tuan-tuan nampak dia duk pergi seorang. Orang yang mempunyai ilmu agama, orang yang mempunyai kebenaran dalam bercakap dan sebagainya, makin duk tak ada. Ganti tak ada. Ni masalah dia. Ganti tak ada. Ada ramai tapi ilmu tak pergi macam orang dulu. Tuan-tuan, ni kita bercakap pasal ni Syekh Idris Al-Marbawi kita ni. Sekarang kitab kita duk baca merata ni, Bahrul Mazi, Qamus Al-Marbawi, banyak kitab dia tulis. Sampai hari ni kalau tuan-tuan nak cari seorang rakyat Malaysia boleh buat macam ni, tak ada. Sampai hari ni tak ada lagi ni boleh hasilkan hasil tulisan kitab yang semacam kita duk baca ni, tak ada. Itulah satu-satunya rakyat Malaysia yang boleh sampai ke peringkat ni. Dia mengaji saja bertahun ni, dia pergi mengaji hadis daripada Sunan At-Tirmizi ni, dia pergi mengaji saja kat guru dia bertahun, ada setengah kata 7 tahun mengaji saja. Mengaji ambil faham ni hadis-hadis yang kita duk baca ni, dia pergi mengaji hadis ni, mengaji ambil faham, mengaji ambil faham. Selepas 7 tahun pergi jumpa tok guru dia, minta izin daripada guru dia hak mengajar hadis ni kat dia, minta izin dia nak tulis kitab berdasarkan hadis yang dia belajar. Ni hak kita duk baca ni, syarah ni semua ni dia tulis. Dia tulis ni hasil daripada ilmu yang ada kat dia, daripada rojokkan daripada macam-macam kitab besar-besar yang ada dan sebagainya, sehinggalah terhasil satu set Bahrul Mazi macam set ensiklopedia Britannica. Tu dia satu set macam ensiklopedia. Hari ni kalau tuan-tuan berasa nak tahu, tuan-tuan tak faham tentang masalah apa, tentang masalah nak ambil ayat semayang dalam keadaan kita pakai kasut khuf. Tuan-tuan tak faham yang kata khuf ni macam mana, apa syarat yang kata khuf. Di Malaysia boleh tak boleh pakai khuf, ambil ayat semayang tak gaduh, buka kasut pakai sapu kuat atas, boleh tak boleh, tak faham. Tuan-tuan boleh tengok dalam Bahrul Mazi, ambil jilid 1 dengan jilid 2, dalam tu ada cerita. Kita boleh jadikan dia fast reference, rujukan segera, ambil, buka, cari bab dia, baca, ada jawapan di sana. Sampai hari ni tak ada orang yang boleh buat macam ni. Dia hasil berlubuk merebah. Padang Rengah Perak tak jauh dengan lubuk merebah. Orang Padang Rengah telefon mai, dia kata Ustaz mai, dia kata kalau boleh mai mengajar kitab Tok Syekh Marbawi ni dekat sini. Ni kampung kami ni tak jauh dengan lubuk merebah. Tapi orang kok ni tak tahu pun, kata orang kampung depa ada tulis kitab yang macam ni punya hebat. Depa pun tak tahu. Ustaz kena mai, kena beritahu kat depa, kata ni kitab ni orang kampung hampa tulis. Kalau hampa tak mau belajar, memang hampa ni cukup kawut. Dia pun dua abang kat kita pula. Ustaz mai abang kat depa lagu tu. Saya kata boleh lah. Betul balik depa buka angin kereta saya, dia balik lagu mana kata. Bukan kita kaki pukul, duduk pukul orang sana sini kan. Kita nak mengajar kata. Kadang-kadang lagu tu tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak arti menghargai benda yang berharga yang Tuhan hantar mai kat kita. Macam Nabi Muhammad tu lahir di Mekah. Nabi Muhammad tu lahir di Mekah. Orang Mekah ni punya meluat dekat Nabi Muhammad.
Pasal apa dia pergi meluat kat dia? Dia buat apa kat hangpa? Dia pergi minta harta benda hangpa kan? Dia ada pergi buat naya hangpa kat dalam kampung ni. Dia tak ada buat apa pun. Yang hangpa pergi sakit hati kat dia pasal apa? Sembang benci Muhammad. Sembang kata dekat Nabi Muhammad. Dalam masa yang sama tu orang Madinah tu. Orang Madinah tu punya mau dekat Nabi ni. Kita orang Melayu kita pun macam tu. Dia kata bomo kampung sendiri bukan laku. Takkan nak samakan orang mengajar agama dengan bomo. Takkan kita nak sama. Kalau begitu memanglah bomo kampung sendiri tak laku. Bukan masalah tu. Masalahnya orang tempat sendiri. Orang Mekah tu tak kenal Nabi ni. Mereka tak tahu Nabi ni permata. Mereka duk ingat Nabi ni batu jalan raya. Orang jauh nampak Nabi ni permata punya nak ke Nabi ni. Tarik Nabi pergi ke Madinah. Nabi sampai di Madinah. Sambut Nabi. Tala'al badru alaina min thaniyatil. Sambut Nabi ni. Bila Nabi sampai di Madinah. Walaupun Mekah tu tanah tumpah darah Nabi, kampung laman, tok nenek, adik-beradik semua duk ada di Mekah. Nabi main Madinah. Nabi pi ke Mekah pada hari pembukaan kota Mekah. Kok kata Nabi nak duduk balik di kampung dia, Nabi tak duduk. Nabi kata negeri aku Madinah. Nabi kata Nabi nak balik Madinah. Ya, pasal apa? Luka hati dia dengan orang Mekah duk buat kat dia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian ni yang duk berlakunya macam ni. Baik, kita tengok ni. Dia kata jadi ulama ni makin dekat kiamat makin duk habis, makin duk habis, dan banyak hapus pengajaran agama Islam dengan sebab fitnah dan huru-hara. Dia kata makin nak kiamat, Islam makin duk pupus. Pasal apa pupus? Pasal orang, bila orang alim ada mati tak ada ganti. Masjid-masjid jadi kosong, tak ada orang nak mengajar ilmu agama, tak ada orang. Kosong aja, seminggu tak ada siapa mengajar. Sebulan ada sekali orang main mengajar agama. Seminggu tak ada, 2 minggu tak ada, minggu ketiga baru ada, minggu keempat tak ada. Sebulan sekali aja orang main mengajar agama. Tuan-tuan tahulah ni, masjid-masjid nak buat ceramah agama, jenuh cari ustaz. Jenuh cari. Telefon ustaz aduk mengajar, aduk ceramah ni bukan apa orang pun. Telefon, tak boleh lah saya, tak boleh saya, penuh dah lah saya tak. Macam tu. Akhirnya apa jadi? Masjid-masjid kosong. Bila masjid kosong tak ada orang mengajar, masyarakat makin jahil, tak erti agama. Bila masyarakat tak erti agama, apa jadi? Fitnah berlaku dalam masyarakat. Tak erti agama. Dia tak tahu hak mana boleh buat, hak mana tak boleh buat, hak mana haram, hak mana halal, tak tahu. Main pakai rempuh begitu saja. Membujuk lalu melentang patah. Maka dia kata jadi fitnah dan huru-hara. Maka adalah orang atas umpama zaman fatrah. Akhirnya masyarakat ni jadi macam mana zaman fatrah, zaman antara Nabi dengan Nabi. Bila wafat Nabi, bila wafat katalah bila Nabi Allah Isa alaihi salam Tuhan angkat naik. Sebelum nak main Nabi Muhammad tu, zaman tu dia panggil zaman fatrah. Zaman tak ada Nabi. Jadi masing-masing ikut atas ingat dia. Dia nak buat apa, dia nak buat lagu mana, dia belah pergi buatlah. Betul tak betul belakang kira. Masyarakat akhirnya itu dia akan jadi macam tu, dia kata. Maka dia kata berhajat mereka itu pada orang yang memberi ingat dan yang membaharukan bagi pengajaran agama. Dalam keadaan macam tu, orang perlu kepada seorang mujaddid. Tentu pernah dengar bahasa Arab. Mujaddid daripada perkataan jadid. Jadid ni bahasa Arab. Jadid makna dia baru. Mujaddid yang nak membawa pembaharuan dalam masyarakat. Dia nak memberi satu nafas baru kepada masyarakat. Daripada kita duk faham agama ni, semayang, puasa, zakat, haji, ada duit lebih dia umrah. Kita ingat agama dekat tu aja. Kita tak tahu kata agama ni dia ada sistem ekonomi, agama kita ni ada sistem sosial, agama kita ni ada sistem pendidikan, agama kita ni ada macam-macam dalam tu. Kita tak tahu dah. Kita ingat agama semayang. Kita boleh semayang masjid sehari 5 kali, kita orang yang cukup beragama. Kita duk ingat kita Mekah dah pindah, kita orang yang cukup beragama. Kita duk ingat kita zakat fitrah tak pernah tergelincang, duk bayar selalu. Zakat harta benda ni bila ada duit lebih kita bayar dan sebagainya. Kita duk ingat kita cukup beragama dah. Kita tak tahu rupanya kita beli kereta tak ikut agama. Beli kereta tak ikut agama, pergi ambil loan konvensional, tidak ambil hak cara Islam punya. Kita tak tahu rupa-rupanya banyak benda yang kita duk buat hari-hari dalam dunia ni tak ikut agama. Rupa-rupanya kita tak tahu pasal apa? Pasal kita duk sangka agama ni sembahyang, puasa, zakat, haji saja.
Maka perlu ada satu orang mai dalam masyarakat bagi tahu agama bukan takat semayang, bukan takat puasa, bukan takat ukhulah zakat, bukan takat himpun duit banyak-banyak kemudian cukup duit pergi Mekah buat haji, bukan takat tu. Tapi agama ni sampai cara kita nak pakai baju pun agama ajar. Pakai baju mesti tutup aurat. Nak cantik lagi pakai baju mula dengan tangan kanan masuk dan sebagainya. Bismillah dulu dah. Agama ajar sampai macam tu. Ini agama. Maka perlu ada satu orang mai dalam masyarakat bagi tahu kata agama sebenarnya macam ni. Maka orang ni dipanggil mujaddid. Dia memperbaharui agama dalam masyarakat. Bukan dia buat agama baru, tapi dia bagi masyarakat faham balik yang kata agama sebenar tu apa. Begitu. Sebagaimana kejadian segala umat diingatkan mereka itu dengan sekalian Nabi. Daripada dulu lagi, daripada zaman Nabi Adam dulu, Nabi Adam ada umat dia. Nabi Nuh ada umat dia. Demikianlah seterusnya sampai Nabi Muhammad ada umat dia. Maka kerja Nabi-Nabi ini bagi ingat kepada umat-umat dia. Maka oleh kerana Nabi kita itu kesudahan segala Nabi. Dan barang yang kemudian daripada Nabi merupakan masa yang serupa dengan fatrah. Oleh kerana Nabi Muhammad ni Nabi penghabis. Daripada Nabi wafat sampai nak jadi kiamat tak tahu berapa lama. Tak tahu. Lah ni pun dah 1400 tahun dah. Ni. Nabi wafat dengan kita lah pun dah 1400 tahun dah. Daripada kita hidup lah ni nak pergi kiamat kita tak tahu berapa lama. Tahkah 1000 tahun lagi, tahkah 500 tahun lagi, tahkah 100 tahun lagi, tahkah 10 tahun lagi, kita tak tahu. Tapi apa pun tahu tak tahu tu soal lain. Soalnya daripada Nabi Muhammad nak mai kat kita ni lama dah. Oleh kerana terlampau lama, kita dengan Islam ni dia makin kelabu lah. Tuan-tuan, kita naik kapal pergi tengah laut. Mula-mula masa dia bertolak daripada pelabuhan tu duk nampak lagi muka orang ramai hantar kita di orang duk pergi Mekah naik kapal haji dulu ni. Masa kapal haji duk renggang daripada pelabuhan nak bertolak pergi tengah laut tu duk nampak lagi muka anak dia, muka cucu duk nampak boleh kenal muka lagi. Makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, tak tahuan dah pergi tunjuk anak orang lain kata anak dia dah. Lagi jauh, lagi jauh, lagi jauh sampai tak nampak apa, pakai nampak darat putih gitu tak nampak orang pun seorang pun dah. Macam itulah kita dengan Nabi Muhammad, tuan-tuan. 1400 tahun dah tak tahu dah, kita tak tergandang dah rupa Nabi. Sahabat-sahabat dulu bila Nabi wafat, rupa Nabi tu ada dalam kepala mereka lagi. Mai zaman generasi berikutnya, golongan tabi'in, mereka walaupun tak pernah tengok Nabi, tapi pak mereka pernah tengok Nabi. Pak mereka habang kat mereka, hampa tahu yang kata Nabi tu lagu ni, lagu ni, lagu ni. Walaupun dia tak pernah tengok Nabi, oleh kerana pak dia pernah tengok, pak dia habang, dia seolah-olah nampak Nabi macam mana. Mai zaman cucu dia, mai zaman cicit dia, duk habang rupa Nabi tak apa nak nampak dah. Mai zaman kita lah ni, tuan-tuan, kita nak terang dekat anak kita rupa Nabi macam mana, kita pun tak tahu nak terang, kita pun tak nak tengok lagu mana. Jadi lagu mana. Demikianlah keadaannya. Susah, tuan-tuan, ni soal gambaran. Anak saya pernah tanya saya, dia kata, ayah, Allah tu pakai jubah, pakai serban ke? Dia pergi tanya kita lagu tu. Sebab apa? Sebab budak-budak, tuan-tuan, budak-budak dia dah set dalam kepala dia, kalau orang pakai jubah, kalau orang pakai serban, ni orang baik. Dia dah set dah dalam kepala dia. Kalau orang pakai jubah, orang pakai serban, orang macam ni semayang tak tinggal. Jadi oleh kerana Tuhan ni baik, Tuhan pakai lagu tu, Tuhan pakai lagu orang baik. Nampak gambaran tu, gambaran. Dia tak boleh nampak dah. Nak habang Nabi dekat dia, dia tu tanya, Nabi ni lagu mana ya? Nabi. Nampak? Ini masalah dia. Jadi kita dengan Islam, dengan Nabi Muhammad SAW ni jauh. Bila jauh ni, ada sebahagian manusia Islam hari ni, dia tak reti dah apa Islam suruh dia buat. Berapa ramai orang Islam minum arak lah ni. Berapa ramai orang Islam berjudi lah ni. Berapa ramai orang Islam terlibat dengan zina, tak berasa zina tu satu dosa lah ni. Berapa ramai orang Islam lah ni yang dia buat satu dosa besar, dia pergi bunuh orang, dia pergi apa semua, dia tak berasa benda dia buat tu salah pada dia lah ni. Pasal apa? Pasal dia jauh daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Begitu. Maka diberi ganti akan mereka itu, yakni akan umat akhir zaman itu, daripada nubuwah dengan mimpi
Yang benar lagi betul. Oleh kerana Nabi dah tak ada dah, kita jauh dah daripada Nabi. Tapi kalau sekiranya kita jaga betul-betul ajaran Islam ni, kita amalkan betul-betul, kita, Allah akan bagi mimpi. Yang mimpi itu adalah mimpi benar. Seperti mana mimpi nubuwah. Dia kata seperti mimpi Nabi-Nabi. Mimpi benar. Begitu. Yang ialah satu juzuk daripada beberapa juzuk nubuwah. Yang datang ia dengan penyukaan dan juga penjagaan. Orang yang beriman akhir zaman ni, dia ada dua mimpi. Sama ada mimpi itu mimpi penyukaan. Dia mimpi satu benda yang membawa petanda baik bagi dia. Alhamdulillah. Dan mungkin juga dia mimpi satu benda yang membawa amaran bagi dia dan kepada orang yang ada pada zaman dia. Mimpi macam mana mimpi Raja Mesir mimpi. Mimpi 7 ekor lembu kurus ditelan 7 ekor lembu gemuk. Mimpi-mimpi yang macam tu. Bila raja tanya siapa yang tahu nak mentadbir mimpi aku ni, di kalangan orang-orang raja ni ada yang jawab, dia kata tak ada takbir lah, ini adalah mainan tidur. Terseduk peduli. Ada sebahagian jawab macam tu, macam ni. Sebab ada sebahagian kata, mereka kata, wahai tuanku, ada seorang, dia ni alim dalam takbir mimpi. Raja tanya siapa? Jawab dia, Yusuf, dia kata. Yusuf yang kamu penjarakan dia sekarang ini. Yusuf boleh mentakbir mimpi. Raja pun kata tak apa, panggil dia keluar main. Pasal apa? Pasal aku duk rasa terganggu dengan mimpi ni. Raja ni dia duk rasa macam ada sesuatu di sebalik mimpi dia. Panggil Nabi Yusuf keluar main, tanya, Nabi Yusuf bagi satu takbir. Sampai akhirnya dia kata apa? Cerita yang 7 tangkai gandum ni, Nabi Yusuf kata ini menunjukkan negara kita akan dilanda kemarau selama 7 tahun. Oleh itu ini berita ancaman, bukan berita suka, berita ancaman. Negara kita akan diancam oleh kemarau 7 tahun. Oleh itu kita lah ni sebelum mai kemarau kena tanam banyak-banyak. Daripada yang kita tanam tu, sebahagian kita simpan buat stok makan sikit-sikit. Hak sebahagian lagi simpan sebagai benih untuk kita nak tanam balik selepas ni. Dan hak sebahagian lagi kita guna, tapi guna secara berjimat cermat. Raja pun kata tak apa, kita pegang apa yang hang kata. Tengok-tengok tak lama selepas tu, sungguh negara dilanda oleh kemarau 7 tahun berturut-turut. Ada mimpi yang macam ni, dia kata mimpi penjagaan, mimpi satu amaran kepada orang yang bermimpi. Dia kata, dan kata qil, makna hadis itu yakni hampir berkurangan jam dan hari dan malam dengan sebab cepat jalannya. Maka iaitu menunjukkan hampir kiamat. Seolah-olahnya setahun rasa sebulan. Dan sebulan rasa satu jemaat, maksudnya satu minggu. Dan seminggu rasa macam sehari. Dan sehari rasa macam sejam. Dan sejam rasa macam lepas membakar satu pelepah korma keris. Dia kata ni juga di antara tanda dia. Maksudnya apa? Menjelang kiamat, masa ni rasa cukup cepat. Ni kita dah sebutnya kali ya. Dan rasa cukup cepat. Berasa lagu baru aja semayang jemaat, tentu jemaat pula dah. Dia berasa lagu tu. Kan? Rasa macam baru kemarin dulu semayang jemaat. Tentu tanya hari ni hari apa? Hamil dah. Esok jemaat pula. Dia kata berasa baru lagi semayang jemaat ni. Kan? Kena semayang pula dia kata. Berasa baru aja lepas bulan puasa. Tentu tengok-tengok nak main bulan puasa pula dah. Kan? Kita puasa bulan apa tu? 11 lebih kurang begitu. Kan? Ini hari ni Julai dah. Ogos, September, Oktober. Puasa pula. Berasa baru aja duduk semayang tarawih hari rendah apa hari tu ni. Subhanal malikil ma'bud. Berasa lagu tu ingat lagi. Kira-kira 3 bulan lagi nak main puasa pula. Berasa macam baru aja hari tu ni panggil budak-budak Mahat Tahfiz Meduk jadi imam kan. Berasa lagu baru lagi ni. Kira-kira 3 bulan lagi. Percaya tak percaya itu soal lain. Soalnya kita rasa cukup cepat. Ada berasa lambat ni gaji ke? Amun berasa lambat sungguh nak main gaji. Duk berasa lagu tu. Lain pada tu dia duk berasa cepat. Enggak? Berasa macam tengok-tengok tahun ni masuk 40 dah umur.
Masuk 40 lah tahun ni. Oh, kata rasa macam baru 17 rasa. Karut lah kalau dia berasa lagu tu. Kan, dia jadi lagu tu. Dia, masa ni Allah subhanahu wa ta'ala turun Nabi abang kat kita. Kan? Dia kata satakunu fi akhir zaman, dia kata nak jadi dah dekat dengan kamu dah ni, nak jadi dekat kamu dah, iaitu dekat dengan nak akhir zaman. Dia kata wa takuna sanatu kasyahri, maka jadilah setahun macam satu bulan. Wasyahru kal jum'ah, sebulan rasa macam satu Jumaat, satu minggu. Dia cepat macam tu, dia kata. Dan dia kata, dan sehari rasa macam sejam, dan sejam rasa macam bakar satu pelepah kurma. Kita menyala api kuat-kuat, ambil satu pelepah nyok lempang masuk, sat aja kentung hangun. Sat saja. Bukan kata sejam, bukan kata 10 minit. Tak tahu dalam 2-3 minit habis satu pelepah nyok. Kering. Kena bakar dengan api. Dan kata qil, dikehendaki dengan demikian, iaitu jadi dari sebab keluar Mahdi pada waktu itu. Terhampirlah keadilan dan banyak aman. Dan mewah rezeki dan kebajikan. Dia kata, bila sampai masa Imam Mahdi turun mai esok ni. Mahdi ni maksudnya yang mendapat petunjuk. Nama orang panggil dia Imamul Mahdi. Imam yang mendapat petunjuk. Mahdi daripada perkataan hidayah. Mahdi maksudnya orang yang mendapat petunjuk. Akan mai dekat kita esok ni satu imam. Dia kata satu pemimpin yang dia ni Imamul Mahdi, pemimpin yang mendapat petunjuk. Bila turun mai dia, dunia hak kita hidup ni dilimpah dengan kemewahan. Jadi senang ni tak tahu nak abang. Masa ni lah kita duk baca di Masjid Simpang 4 dulu ni, meh timbul di sana sini. Di dalam parit ban, tidur mengagau sepat benua. Gagau pegang keras takkan sepat benua. Keras macam ni, tarik, ketua mah. Ketua mah betul ni. Bukan ketua mah kawal lepas tahu mana hanyut mereka kita tak. Mah betul. Gagau tarik mah betul. Oh balik tidur ketang di rumah, ketang kok orang mai tuntut. Dia tak tahu kawan sebelah rumah pun duk ketang juga, pasal boleh juga seketul. Dia tak tahu balik sana kampung pun pakat boleh, orang seketul pakat duk ketang juga. Bila sampai peringkat tu semua orang pakat jadi kaya. Bila dah kaya ni pakat duk teringat nak buat keluar zakat. Dia duk cari orang susah. Nampak dia ni lagu susah, duk sangka dia susah. Pi nak bagi zakat kat dia kata tak apa, bagi kat orang lain. Dia tak berani nak abang, kata dia dah kaya dah lah ni, dia pun jumpa orang betul dah. Maka ini keadaan dekat nak kiamat. Hadis cerita tuan-tuan, benar ni hadis cerita. Kan dengar macam cerita lawak. Kan dengar macam pelik takkan nak jadi macam tu. Kalau betul ketua mah ada awak lah tak jumpa. Ada kawan kata begitu. Ada kawan kata begitu. Dia dengar kita duk baca hadis, duk cerita kata dekat nak kiamat ni, mah ni timbul besar-besar tiang. Kita baca dulu, ingat balik tak? Mah ni nanti timbul, dia timbul, mah yang berat ni timbul. Bukan kata tenggelam, timbul. Timbul pula bukan besar-besar bata merah tu, dia timbul ni besar-besar tiang, mah ni. Dia usung orang balik tu menonong nak bola rumah. Mah ni bukan kita saja jumpa, pakat jumpa belakang mah ni. Ada kawan dia dengar hadis ni, dia kata apa? Dia kata kalau betul ada mah ni, pasal apa yang Allah tak jumpa? Dia kata pasal apa yang esok baru nak jumpa? Dia kata aku yang ni masalah ni. Dia tak percaya hadis Nabi. Dia kata aku yang ni yang masalah ni. Kalau nak baca hadis pun janganlah duk baca hadis-hadis merapu macam ni. Dia kata baca hal lain noh. Baca hal lain noh, baca hadis apa noh hak cerita kata kalau sekiranya di tangan aku ni ada benih dan aku tahu kata itu nak kiamat, aku tanam juga benih ni. Baca hadis macam tu bagi kau orang, dia kata suruh orang rajin buat kerja. Itu pun baca juga, bukan kata kita tak baca juga, tapi hak meh nak timbul besar-besar tiang ni pun kena baca juga. Pasal apa? Pasal ini cerita daripada Nabi, dan benda yang Nabi habaq tentu jadi. Cuma dia masalah masa aja bila nak jadi. Jadi kalau kita dah baca dah, kita dah tahu benda ni, esok kalau jadi tak terkejut apa dah. Kita tahu dah ni hak Nabi sebut ni rupanya jadi sungguh, kita akan lipat ganda lagi ibadat pada Tuhan. Pasal apa? Pasal hak benda kita mengaji dah jadi depan mata. Tuan-tuan, ramai manusia lah ni dia nak tengok bukti depan baru dia nak percaya. Takat domai abang kata neraka dahsyat lugu-lugu ni, dia tak pernah nampak neraka, dia tak heran lagi. Takat domai abang kata pahala ni Allah bagi satu kebaikan, kita buat Tuhan bagi 10, dia buat tak heran lagi. Pasal apa? Dia tak nampak pahala tu mai.
Cuba Tuhan bayang dalam bentuk cash. Tuhan bayang dalam bentuk kredit. Kita lah Tuhan kredit. Tuan-tuan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa pahala dapat? Nabi kata kalau kita baca alif lam mim, tiap-tiap satu huruf tu Tuhan bagi 10. Bukan alif lam mim tu dikira satu. Nabi kata tapi alif tu kira satu, lam tu kira satu, mim tu kira satu. Maknanya baca alif lam mim 30 pahala Tuhan bagi. Apatah lagi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ba sin min alif lam lam ha. Berapa banyak huruf tu ada, berapa banyak pahala Tuhan bagi. Tapi boleh dengar ajalah kata Tuhan bagi pahala, tak nampak. Cuba Tuhan bayar cash kat kita. Dia kata setiap kebaikan yang hangpa buat aku bagi RM10. Alif lam mim itu bukanlah RM10, tapi alif tu RM10, lam tu RM10, mim tu RM10. Tuan-tuan cikgu mana? Mayang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Poket ni lagu duk naik macam tu. Satu huruf RM10, dua huruf RM20, dia lagu duk naik lagu tu. Tak baca lah wal asri. Apa baca wal asri ni? Dari was-sama'i wat-tariq lah, agak panjang sikit. Was-sama'i wat-tariq lagu duk naik ni, terprotes benang ni punya duit jatuh melambak pergi ke kaki. Tuan-tuan, tutup habislah kelang ada di perai tu, pakai duk semayang riuh dah guna ni. Mayang baca Quran, mayang baca Quran. Tak ada lah kawan nak jual buah korma bawah tu. Dia pun main 20 macam juga. Dia kata duk jual korma. Buat apa kan? Tapi Tuhan tak buat macam tu. Sebab kalau Tuhan buat macam tu, dia buat setai bayang cash punya, lingkup dunia ni. Tidak ada manusia yang buat ibadat ikhlas kerana Allah. Tak ada. Tak ada manusia akan buat ibadat ikhlas kerana Allah. Manusia akan buat ibadat, tapi bukan kerana Allah. Kerana ni, poket nak terbodas ni. Kan? Itu sebab tuan-tuan, Allah tidak bayar cash, Allah kreditkan benda ni. Siapa dia juru yang duk tulis ni, kredit ni semua? Raqib dan Atid. Raqib dan Atid, semua catat. Sana esok dibentangkan catatan ini, masa tu Tuhan bayang. Bukan dia bayang duit ringgit, dia bayang dengan satu syurga dia, yang kedua keredaan dia. Pada masa tu menyesailah manusia yang tidak percaya Quran dan hadis Nabi masa di dunia. Dan amat-amat bersyukurlah manusia yang percaya Quran dan hadis Nabi masa hidup di atas dunia. Begitu. Baik, dia kata dan kata qil, makna hadis ini yakni hampir berkurangan jam dan hari dan malam dengan sebab cepat jalan. Ada juga pendapat kata apa? Dia kata jam duk jalan macam tu juga. Jam 24 jam juga sehari. Dia kata tapi tak tahu malam, tak tahu malam, tak tahu tak buat apa. Pagi-pagi keluar hantar anak pergi sekolah, kita pergi kerja. Pergi kerja, totel, pergi balik tengok pukul 12. Oh, cukup cepat. Tengok 4:30. Tengok maghrib dah. Berambat, berebut kita ni. Berlari ke sana sini, hak ni tak ada siap lagi malam dah. Esok mereka nak yang ni tak. Masa 24 jam juga, tapi rasa tak dan. Ada pendapat kata lagu tu. Dia kata, dan kata qil, makna hadis ini iaitu menunjukkan hampir kiamat. Seolah-olahnya setahun rasa sebulan, sebulan rasa sejumat dan sebagainya. Dan kata qil dikehendaki dengan demikian itu, iaitu jadi dari sebab keluar Mahdi. Yang ini terhampar keadilan dan banyak aman. Dan mewah rezeki dan kebajikan. Maka jika jadilah pada masa itu, rasa-rasa pendek harinya kerana bersedak-sedaknya. Teknologi. Tuan-tuan. Law ni teknologi. Dulu kau nak pergi Kuala Lumpur apa je? Dulu. Sebelum tahun 1990, sebelum tahun 1991, sebelum ada highway utara selatan tu, plus projek Lebuh Raya Utara Selatan, sebelum ada tu kita nak pergi Kuala Lumpur apa je? Ni daripada kita sini 8 jam, daripada sini ni nu Canggah pergi Pekan Bukit saja, keluar ke Matang Tinggi tu kat tempat kereta api belah bas apa tu ni, daripada situ keluar tempuh Simpang 4 Tasik nu Canggah api nu baru nak sampai Jawi, sampai ni Bung Tebai, mana dengan jam dia kereta api ni Bung Tebai ngapa lepas api baru nak sampai Parai Buntang, baru nak cacak api lagi baru nak sampai Bagan Serai, baru duk pi Bukit Gantang singgah makan mi goreng lah. Dulu punya cerita. Allahu Akbar. Nak turun pergi Kuala Lumpur ni sebulan abang dah. Kami bulan depan nak pergi Kuala Lumpur. Abang dah dulu. Kami bulan depan nak pergi Kuala Lumpur.
Telur rebus ni tak tahu berapa biji lah duduk dalam kereta. Telur rebus, mi goreng lah apalah semua. Sampai Bukit Gantang aja turun lah. Bawa keluar mi goreng, kupas, telur rebus, makan, bufrak-bufrak. Naik kereta, canggah pergi pula lagi. 8 jam baru nak masuk Pekan Kuala Lumpur. Masuk dulu ni masuk Masjid Negara lah, nampak dulu. Lah tuan-tuan, ya Allah. Kawan tak heran speed trap ni dia buat 2,5 jam aja. Tak heran speed trap ni. Lepas tu kena saman, tak heran saman tak bayar pula dah. Tak bayar pula dah. Jenis tak heran ni 2,5 jam dah ada Kuala Lumpur. 2,5 jam dah ada Kuala Lumpur. Pagi pergi Kuala Lumpur, tak dengar petang balik mai dah pada Kuala Lumpur. Ni yang kata teknologi dah ni. Bila masa kita pergi duduk jadi macam ni, cukup cepat. Kita nak pergi pun cepat 2 jam setengah sampai sana, balik daripada Kuala Lumpur singgah dan selesai kerja di Ipoh pula. Sampai dah di sini ni, tengok rumah tak singgah, terus pergi aluk start buat satu kerja lagi dan sebagainya sebelum malam dan balik sampai di rumah. Masa ni bila pergerakan cepat ni, masa kita lagi cepat jadi. Kerja kita lagi banyak daripada kerja yang boleh dibuat oleh orang dulu. Ini semua sedar tidak sedar tanda kiamat, dia kata. Ini tanda kiamat seperti mana yang Nabi dah sebut dalam banyak hadis dia. Maka diisyaratkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya, tiada hampir bohong mimpi mukmin itu kepada lebih benar dan lebih betulnya. Maka bila berlaku keadaan macam ni, dia kata mimpi orang yang beriman ni hampir kesemuanya benar. Sehingga kan seakan-akan tidak ada mimpi orang-orang Islam yang beriman ini yang bohong, dia kata. Itu dia tuan-tuan. Jadi benda yang kita duk baca ni semua kita balik fikir. Betul tuan-tuan. Betul. Lagu Nabi kata betul. Nabi kata ni dulu lambat. Ni masa Nabi kata dulu sahabat tak boleh nak gambang benda ni. Pasal apa? Pasal perjalanan daripada Mekah nak pergi Madinah saja dulu ambil masa sampai 5 hari. Jalan sampai tengah padang pasir, berhenti berkemah, tidur dulu, pagi esok pula berjalan pula, berhenti berkemah. 5 hari daripada Mekah nak pergi Madinah, 5 hari baru sampai. Lah ni 4 jam 5 jam sampai. Masa Nabi duduk habang dulu ni, Nabi kata masa sebulan rata, seminggu rata macam sat. Masa Nabi habang ni sahabat tak boleh nak gambar macam mana. Macam mana ni Nabi boleh duduk habang benda yang macam ni ni. Tapi kita hari ni tuan-tuan, kita baca balik hadis hak Nabi kata 1400 tahun dulu, betul rupanya hak Nabi kata. Betul hak Nabi kata. Maka oleh kerana benda hak Nabi sebut tu kena pada zaman kita, maka lebih-lebih lagi kita kena insaf. Kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala apa dia kata dalam Quran betul semua. Nabi SAW apa dia kata dalam hadis betul semua. Oleh itu menolak Quran dan hadis Nabi bermakna kita menempah susah di hari akhirat. No, jangan tolak. Quran dengan hadis Nabi jangan tolak. Pandai lagu mana pun kita rasa kita cerdik macam mana pun, kita rasa kita punya pemikiran advance macam mana pun, Quran dengan hadis Nabi tolong jangan tolak. Pasal apa? Tolak Tuhan langsung tak ada rugi, tak ada apa tuan-tuan. Kita yang akan menanggung susah dia. Jadi saya pesan pada diri saya dan pada tuan-tuan semua, kita ingat pesan Nabi SAW dan jangan sampai kita tergolong dalam golongan orang yang mendapat murka Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat esok. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk sambung hadis tu, war-ru'ya salasun al-hasanatu busyra min Allah, war-ru'ya yuhaddithu ar-rajul biha nafsah, war-ru'ya tahzinun min asy-syaitan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wa nusmihi wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 63 surah An-Nur, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Shadaqallahul azim. Maksudnya firman Allah, dan hendaklah kamu takut, dan hendaklah mereka takut. Takut kalau mereka itu melanggar perintah Allah. Kerana dengan kamu melanggar perintah Allah itu, kamu akan ditimpa fitnah. Dan kamu akan ditimpa azab yang pedih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat 63 surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita orang Islam supaya sekali-kali tidak berniat dan tidak melanggar segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perintah itu perintah suruh, kita langgar, kita tak buat, ataupun perintah itu perintah larang, kita langgar dan kita buat. Kedua-dua perkara itu hendaklah dipelihara, hendaklah dijaga oleh setiap orang Islam. Dengan mengambil tindakan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dalam ayat itu kita mungkin ditimpa dua perkara. Yang pertama, antusibahum fitnah. Kita kena fitnah. Fitnah makna dia ujian. Dengan kerana kita bantah, dengan kerana kita tidak dengar apa yang Tuhan kata, kita boleh kena uji. Dan seperti yang kita semua maklum, ujian banyak menyebabkan manusia tewas. Orang yang cukup alim, orang yang cukup warak, orang yang cukup kuat beribadah boleh tewas dengan ujian Allah. Kita tengok bagaimana Bal'am bin Ba'urah tewas dengan ujian Allah. Sedangkan Bal'am bukan calang-calang orang. Kita tengok Barsisah, bukan kecil anak, tewas dengan ujian Allah. Kita tengok Al-Qamah, bukan orang yang tak terkenal, juga hampir-hampir tewas dengan ujian Allah. Dan kita tengok banyak lagi nama-nama besar yang lain yang apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bergoncang mereka, tidak tahan dengan ujian Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tadi, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri. Maka hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Allah itu ambil ingat. Ambil ingat an tusibahum fitnah, supaya mereka tidak kena fitnah. Aw yusibahum azabun alim, ambil ingat supaya janganlah azab yang pedih menimpa mereka. Ayat 27 surah Ali Imran, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yuhazzirukumullahu nafsah. Maksud dia, dan hendaklah kamu beringat dan berhati-hati dengan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 27 surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala pesan dekat kita, suruh kita ingat. Kalau dalam Quran ada menceritakan tentang manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bala, dengan ujian, dengan azab, dengan seksa.
Sejak daripada atas dunia sampai dekat nak mati, sampai masuk dalam kubur, sampai bangkit di padang mahsyar, sampai hisab, sampailah ke syurga dan neraka. Manusia akan melalui berbagai-bagai bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah manusia ambil ingat benda-benda ni semua. Tidak semua orang berjaya dengan ujian hidup. Tidak semua orang berjaya dengan ujian dalam kubur. Tidak semua orang berjaya dengan suasana padang mahsyar. Tidak semua orang boleh lintas dengan selamat titi siratal mustaqim. Tidak semua orang boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua benda ni mesti diambil ingat oleh manusia semua. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat 12 surah Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna batasha rabbika lasyadid. Maksudnya sesungguhnya balasan Tuhan kamu itu keras sekali. Ayat Quran ni dia main kadang-kadang pendek aja. Tapi pendek yang betul-betul menikam ke lubuk hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut pada ayat 12 surah Al-Buruj pendek saja. Kata dia inna batasha rabbika lasyadid. Sesungguhnya yang dikatakan balasan Tuhan itu syadid. Teruk, kamu tak boleh tahan. Kamu hebat macam mana pun, kamu kaya banyak mana pun harta kamu terkenal satu dunia kenal kamu pun, kamu tak tahan dengan ujian Allah. Kamu tak tahan dengan azab Allah. Kita selalu ulang sebut pesan Nabi SAW. Nabi kata inna quddamakum amran aziman ma taqduruna. Nabi kata sesungguhnya di depan kamu sana ada perkara yang sangat besar. Nabi kata dekat sahabat-sahabat dia masa Nabi hidup dulu. Nabi kata inna quddamakum. Sesungguhnya di depan kamu. Kamu tak jumpa lagi lah ni, tapi kamu garanti jumpa. Cerita dalam kubur, cerita susahnya hidup di padang mahsyar, cerita al-mizan, neraca yang akan menimbang amal manusia, cerita titi siratal mustaqim, cerita neraka, azab dan kegerunan yang ada di dalam dia. Ni semua cerita ni cerita besar. Amran aziman, ini cerita besar. Lebih besar daripada soal ekonomi atas dunia, lebih besar daripada soal politik atas dunia, lebih besar daripada soal pendidikan atas dunia, lebih besar daripada segala-gala yang ada di atas dunia. Cerita selepas atas dunia, cerita selepas alam dunia, cerita ke depan esok ni, Nabi kata amran aziman. Ini soal yang sangat besar. Tidak cukup dengan itu, Nabi kata ma taqduruna, kamu pasti tidak mampu menghadapinya. Fasta'inu billahil azim. Nabi kata minta tolonglah pada Allah, Tuhan yang maha besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sabda Nabi, Inna Allah Ta'ala yaghar wa ghairatullah an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda dalam hadis ini, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu yaghar, jealous. Nabi kata sesungguhnya Allah itu cemburu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita tu dia maha cemburu. Wa ghairatullah an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaih. Dan cemburu Allah itu ialah dia tak suka tengok hamba dia buat benda yang dia haramkan. Cemburu Tuhan. Kita hidup atas dunia ni, Allah Tuhan kita ni, dia ni the creator. Dia buat kita. Dia buat kita, dia buat menatang semua, dia buat alam ini seluruhnya, semua dia yang create.
Dia buat semua. Allah buat kita, dia tidak lepas kita nak untuk kita hidup ikut suka kita. Dah. Allah buat kita, dia bagi manual dekat kita. Dia bagi Quran suruh kita ikut. Quran ini Allah turunkan pada kita melalui Jibril bagi dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kita tak faham Quran, Allah bangkitkan Nabi untuk jelaskan apa maksud kitab Quran, kitab manual ini. Allah bagi tahu dah manusia, kalau kamu nak hidup aman, kamu buat benda ini. Dia senaraikan benda yang kita boleh buat, yang kita kena buat. Dalam kitab manual tu Allah bagi tahu dah manusia, kalau kamu tidak mau rosak, kamu jangan buat benda-benda ni. Dia senaraikan 1, 2, 3, 4, 5 benda-benda yang dia tak bagi kita buat. Manusia kalau sekiranya dia ikut benda ni, dia mengatur kehidupan dia dengan sempurna. Allah ni bukan sahaja creator, dia administrator, dia yang buat semua benda ni. Dia urus pentadbiran dalam dunia ni, semua Allah buat. Allah bagi tahu macam mana cara nak tadbir dunia dengan sempurna. Allah bagi tahu menerusi kitab Al-Quran dan Nabi dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada manusia bantah. Yang Tuhan tak bagi buat, itu yang dia nak buat. Yang Tuhan suruh buat, dia saja tak mau buat. Manusia yang bantah inilah manusia yang paling dicemburui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila dia cemburu kepada satu-satu hamba dia, kebinasaan untuk hamba dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi, yani lamma wasal al-hijr diyara Thamud, la tadkhulu ala haula'i al-mu'azzabin illa takunu bakin, fa in lam takunu bakin فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab menceritakan, kata dia, sesungguhnya Nabi SAW pada satu hari dia melewati, dia melalui, dia lalu di satu kawasan yang bernama Hijr. Hijr ini tempat kaum Samud. Kita pernah dengar dah dalam Quran, dalam tafsir Quran banyak cerita tentang kaum Samud. Kaum Ad, kaum Samud, mereka ni adalah kaum umat Nabi-Nabi dulu. Umat Nabi Hud dan sebagainya, mereka hidup zaman dulu. Kaum Samud adalah kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana depa bantah perintah Allah, depa tak mau dengar pimpinan nabi depa. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabat dia lalu di kawasan itu, kawasan yang dahulunya tempat kaum Samud. Bila Nabi lalu di situ, Nabi bersabda, Nabi kata, la tadkhulu ala haula'il mu'azzabin illa takunu bakin. Nabi kata, kalau kamu nak lalu juga kawasan kaum Samud, kaum yang kena zalim dengan Allah, kaum yang dibinasakan oleh Allah, kalau kamu nak lalu juga, kamu boleh lalu dengan syarat kamu mesti menangis. Bakin makna dia menangis semua. Kalau kamu nak lintas kawasan yang dulunya kawasan tu didiami, diduduki oleh umat yang sudah pun dibinasakan oleh Allah, kalau kamu nak lalu juga kawasan tu, kamu kena menangis. Nabi kata, fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Nabi kata, kalau kamu rasa susah nak menangis, susah nak teriak, jangan lalu.
la yusibukum ma asabahum. Kalau kamu menangis, Allah tidak akan menimpakan bala yang menimpa kaum itu kepada kamu. Mafhum hadis ni apa dia? Kalau kamu lalu kawasan orang yang zalim, orang yang dibinasakan oleh Allah kerana jahat mereka, dan kamu tidak menangis, takut kalau-kalau bala yang menimpa mereka dulu akan menimpa kamu juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ni kalau siapa-siapa pergi buat trip, pergi ke Mesir ke mana-mana ke Jordan dan sebagainya, dan berkesempatan untuk pergi ke tempat-tempat yang menjadi kesan peninggalan umat yang dimurkai Allah, kita kena ingat hadis ni. Sedaya upaya cuba bagi jatuh air mata, sedih mengenangkan keadaan mereka yang bantah dengan Allah. Kita pergi ke Laut Mati, tempat umat Nabi Lut diterbalikkan bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai di sana jangan duk seronok nak ambil gambar aja. Teringat ni hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini. Bila sampai di sana, yang paling penting ialah kita recall balik apa sejarah yang berkaitan dengan tempat ni. Baru kita dapat i'tibar. Kita pergi trip Mekah, Madinah dan sebagainya, kita dibawa pergi ke Masjid Qiblatain. Bila sampai di situ, bukan sekadar kita nak ambil ayat semayang, nak masuk semayang sunat tahiyat masjid, semayang duha sahaja. Tetapi bila kita sampai di Masjid Qiblatain, yang paling penting ialah kita kena recall balik, kena ingat balik apa sejarah yang ada di Masjid Qiblatain ini. Kenapa dia dipanggil Qiblatain? Apa asal dia? Adakah asal dia memang masjid ataupun asal dia apa? Macam mana dia boleh jadi Masjid Qiblatain? Bila kita ingat benda-benda ni semua, dia akan memberi kesan yang kuat di dalam hati kita, di dalam diri kita, dan ziarah kita akan betul-betul membawa makna. Bila sampai di Padang Arafah, pergi ke Jabal Rahmah, jangan duduk kelang kabut nak ambil gambar dengan unta je. Kan? Dia duduk kalut nak ambil gambar dengan unta, pergi ambil unta, pergi penggu muka sebelah muka dia, nampak macam dua kuku aja. Bukan tu yang dia suruh. Dia suruhnya kita naik Jabal Rahmah tu saja, naik pergi, bukan suruh semayang sunat apa di atas tu, saja naik, recall balik, ingat balik, inilah tempat pertemuan Adam dan Hawa. Sebaik-baik sahaja Adam dan Hawa diturunkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tempat yang perlu kita tengok dan kita ambil i'tibar. Mudah-mudahan i'tibar itu menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di ke Mesir, tengok piramid, teringat Fir'aun, teringat kezaliman dia, teringat jahat dia, menangis kalau boleh di depan Allah, minta mudah-mudahan kita, anak cucu, keluarga kita semua tidak jadi perangai serupa perangai Fir'aun. Nabi SAW kata, kalau kamu pergi ke tempat-tempat yang menjadi tempat yang biasa didiami oleh orang-orang yang derhaka Allah, cuba supaya kamu menangis dan teriak. Kalau tak boleh, jangan pergi, lebih baik bagi kamu. Di dalam riwayat lain kata dia, lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijr qala la tadkhulu masakin allazina zalamu anfusahum an yusibakum ma asabahum illa an takunu bakin. Summa qanna'a ra'sah wa asra'a as-sayr hatta ajaza al-wadi. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat lain dia cerita bahawa Nabi SAW bersama sahabat melintasi kawasan Hijr, kawasan kaum Samud tadi. Ini riwayat yang kedua. Nabi lalu kawasan Hijr, kawasan kaum Samud yang dibinasakan oleh Allah. Sampai di situ Nabi bersabda, Nabi kata, jangan kamu masuk ke tempat umat yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu masuk ke tempat orang-orang yang zalim pada diri mereka sendiri. So tengok perkataan yang Nabi guna.
Nabi guna allazina zalamu anfusahum. Orang-orang yang zalim diri sendiri. Pasal apa dia kata orang yang derhaka ni zalim diri sendiri? Pasal apa? Kita bila kita derhaka, kita minum arak. Siapa yang nak kena seksa? Siapa? Kita kena seksa esok ni pasal apa? Pasal kita. Maknanya kita zalim diri kita sendiri. Dengan kerana kita minum arak tu Tuhan tak bagi minum, kita pergi minum. Dengan kerana kita minum arak, kita kena seksa. Kita yang zalim diri kita, bukan orang. Tutup aurat itu perintah Allah. Kita biar anak bini kita tak tutup aurat. Dengan kerana kita biar anak isteri kita tak tutup aurat, esok anak isteri kita kena azab. Kalau kita tak suruh, kita pun kena azab. Kita kena azab, isteri kita kena azab, anak-anak kita kena azab. Pasal apa? Pasal kita. Punca kita lah. Kita ketua rumah tangga. Kita tak pastikan mereka ikut perintah Allah. Dengan kerana kecuaian dan kelalaian kita, maka Allah azab kita. Kita zalim diri kita sendiri. Sedangkan masa hidup atas dunia, Allah bagi peluang dekat kita untuk tidak diazab. Kita boleh buat sesuatu supaya dengan perbuatan kita itu, akhirat esok kita tak kena azab. Apa dia? Kita jaga diri kita, jangan minum arak. Jaga diri kita, jangan berjudi. Jaga diri kita, jangan berzina. Jaga diri kita, jangan memulakan pintu-pintu zina. Jaga diri kita, jangan kita biar anak isteri kita langgar perintah Allah. Kalau kita jaga